Saya nak beralih kepada yang bahagia saya bersama Datuk. Datuk, bila tadi dikongsikan tentang dua imam yang terdahulu daripada Imam Syafi'i, yang ketiga adalah Imam Syafi'i dari sudut masa. Imam Syafi'i dipujilah oleh anak murid dia lah, ataupun oleh pelbagai daripada kalangan. Antaranya Imam Ahmad disebutkan dalam riwayat, dia kata kalaulah dia ditanyakan dengan satu soalan, la a'rifu khabran, dia tak tahu apa nak jawab daripada soalan itu, maka dia akan menyebutkan dengan biqaul Syafi'i, dengan qaul al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kerana pada pandangan dia al-Imam Syafi'i disebutkan sebagai li'annahu imamun alimun min Quraisy. Kerana Imam Syafi'i merupakan imam alim daripada kalangan bangsa Quraisy. Jadi seolah-olah di sana ada perkara yang dilihat keunikan yang ada pada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan ada keistimewaan yang ada pada Al-Imam Syafi'i hingga rahimahullah mendapat tempat yang begitu istimewa daripada kalangan umat Islam. Jadi mungkin yang Mubarak Datuk boleh huraikan sedikit tentang apakah keistimewaan yang ada pada Al-Imam Syafi'i rahimahullah hingga mendapat keistimewaan yang sedemikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Pengerusi, ahli-ahli panel, hadirin dan hadirat sekalian, kita buat forum malam ni, kita harap insya-Allah majlis ilmu yang seperti ini akan berterusan menjadi tradisi di Perlis ini. Dalam satu forum 4 mazhab kita bentangkan sebagai tanda bahawasanya rakyat negeri Perlis ini terbuka untuk mendengar daripada semua imam-imam mazhab dan menghargai khazanah Islam yang bukan hanya kepada satu mazhab tapi banyak imam-imam mazhab. Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan bagi imam-imam ini mendapat kedudukan yang hebat di kalangan umat Islam. Ini bukan senang. Dalam sejarah Islam ramai tokoh-tokoh hebat. Ada fuqaha sab'ah, ada fuqaha yang 4, ada Sa'id bin Musayyib, ada Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr, ada Urwah bin Zubair, ramai lagi. Tapi mereka tak sampai seperti imam yang 4 ni dari segi kemasyhuran. Ada Al-Auza'i, ada Al-Thawri, juga mazhab-mazhab yang hebat. Tapi mereka tidak sampai seperti imam yang 4 ini. Menunjukkan ini satu kurniaan Tuhan kepada mereka. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka itu imam-imam yang memberi petunjuk dengan tanda-tanda kami, ayat-ayat kami apabila mereka itu sabar dan mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, wa bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin maka tercapailah seseorang kedudukan imam di dalam agama. Dan dengan mereka ini 4 ni sabar dan yakin. Al-Imam Syafi'i rahimahullah adalah imam yang istimewa di sudut keturunan Quraisy, Muttalibi, seorang Quraisy daripada Muttalib. Dia sampai keturunan dia iaitu Muhammad bin Idris, Ibnu Abbas, Ibnu Uthman, Ibnu Syafi', Ibnu Sa'ib, Ibnu Ubaid, Ibnu Abdul Yazid, Ibnu Hisham, Ibnu Al-Muttalib, Ibnu Abdul Manaf, Ibnu Qusay. Maksudnya daripada Syafi'i itu semua sampai kepada Al-Muttalib. Ini keturunan imam yang hebat ini. Dia lahir di Asqalan, lahir di Palestin pada tahun 150 Hijrah. Pada tahun yang sama meninggalnya Al-Imam Abu Hanifah. Setengah riwayat kata pada hari yang sama, tapi tak ada buktilah. Bagi orang yang melihat keluasan Islam, rahmat Tuhan, satu imam mati ganti dengan imam baru. Tapi bagi yang fanatik mazhab, dia kata Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah terkejut mati terus. Geng fanatik, geng mazhab Abu Hanifah jawab, Imam Syafi'i tak berani lahir, tunggu Abu Hanifah mati dulu baru berani. Ini semua geng fanatik, geng fanatik mazhab. Imam Syafi'i lahir sebagai imam yang besar, kemudian dia balik ke Mekah kerana dia asal orang Mekah. Mak dia bawa dia ke Mekah. Daripada Mekah mula-mula dia mengaji banyak ilmu. Ini kelebihan Imam Syafi'i. Dia mengaji banyak ilmu. Imam Syafi'i mengaji di Mekah dengan dia mengaji juga ilmu firasat, ilmu nujum. Sehingga satu hari orang nasihatkan dia supaya dia mengaji fiqh. Maka dia mengaji fiqh
dengan Muslim bin Khalid Az-Zanji yang merupakan mufti Mekah ketika itu. Dan kita akan tengok Imam Syafi'i ini mengaji dengan satu orang lagi yang ramai kitab tidak sebut nama dia ini, iaitulah Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami yang merupakan seorang tokoh Mu'tazilah. Sebab itu ada orang tuduh dia sebagai Mu'tazilah. Mu'tazilah ni macam geng liberal lah masa tu kan. Dia tuduh dia kerana pada akhir-akhir hayat Imam Syafi'i riwayatkan daripada daripada Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami ini, kerana dia tapi dia tak berani sebut nama. Dia kata haddatsani man la attahim, telah menceritakan kepadaku orang yang mana aku tak tuduh dia. Dia tak mau sebut nama tu, takut nama tu ramai sensitif. Tapi pada akhir-akhir hayat dia semasa dia di Mesir, dia menyebut riwayat ni. Tapi Imam Syafi'i banyak guru dia. Dia berguru dengan Muslim bin Khalid Az-Zanji, dia banyak di dalam fiqh. Kemudian dia berguru dengan Imam Malik. Maka ilmu Imam Malik ada pada Imam Syafi'i. Dia menghafal Muwatta' dan dia pergi sana, dia menguasai Muwatta', dia hafal Muwatta'. Habis daripada dia belajar, saya nak cerita bagaimana apa yang menyebabkan banyak keistimewaan kepada Imam Syafi'i ini. Tadi Ustaz Nazim sebut Imam Ahmad puji dah. Kata Imam Ahmad, laula Syafi'i ma arafna fiqh al-hadis. Jika tidak kerana Syafi'i, kami tidak tahu fiqh hadis. Sebab tu Imam Syafi'i dinamakan Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, setelah dia habis belajar, dia pergi. Orang kata lepas belajar ni nak carilah kerja sikit. Kadang tak hidup, nak kena hidup. Dia pergi ke Yaman. Ketika dia di Yaman, dia jadi pegawai kerajaan di sana dan dia dilihat adil dan mempunyai pengaruh. Ilmuwan. Di situ mula dia difitnah. Kerana dia difitnah pada tahun 184 Hijrah, dia dibawa secara dirantai daripada Yaman, dibawa ke Baghdad. Dibawa bersama dengan 10 orang yang nak dihukum mati, termasuk yang ke-10 Al-Imam Syafi'i. Yang ke-9 tu satu orang muda minta kepada Harun Ar-Rasyid pelepasan, tak dapat, mati. Mari ke giliran Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Mari ke giliran Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kata, ya Amirul Mukminin, lastu bi talibi wala alawi. Aku ni bukan orang yang menentang pemerintah, aku bukan daripada mazhab Alawi. Wa innama udkhiltu fil qaumi baghiyan alayya. Aku dimasukkan dalam senarai ini kerana ada orang dengki kat aku. Wa ana min bani al-Muttalib. Aku ni daripada keturunan al-Muttalib. Wali ma'a dhalika hadzun min al-ilmi wal fiqh. Bersama dengan itu, aku juga ada sikitlah habuan Tuhan bagi di dalam ilmu dan fiqh. Wal qadi ya'rifu dhalik. Dan qadi tahu aku. Maksud dia tu yang muda lagi. Qadi ketika itu ialah Muhammad Hasan Al-Syaibani, tokoh besar di dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni hebat dah. Abu Hanifah, Abu Yusuf, seorang hak ketiga hak hebat, Muhammad Hasan Al-Syaibani. Muhammad Hasan Al-Syaibani pegang jawatan. Dulu Abu Hanifah tak mau pegang jawatan, tapi Muhammad Hasan Al-Syaibani pegang jawatan dalam kerajaan Abbasiyah. Dia menjadi rujukan khalifah. Kata Imam Syafi'i, qadi tahu aku siapa. Aku tahu aku siapa. Kemudian dia sebutlah kepada Muhammad Hasan, tak kenal muka dia. Zaman tu tak ada Facebook, jadi tak kenal lah muka. Kan? Yang dia tahu nama lah. Apa tu dia sebut? Ana Muhammad bin Idris ibnu Abbas ibnu Uthman ibnu Syafi' ibnu Sa'ib ibnu Ubaid ibnu Abdul Yazid ibnu Hisham ibnu Al-Muttalib ibnu Abdul Munaf ibnu Qusay. Dia sebut nama dia, keturunan dia. Orang Arab ni hafal keturunan. Kita kat Tok Wan kita aja, Tok Nek kita tak ingat lah. Kan? Jadi dia sebut. Jadi Muhammad Hasan, khalifah rujuk pada Muhammad Hasan. Muhammad Hasan kata, aku kenal dia. Dia bukan, dia orang alim. Dengan itu bermulalah pengajian. Siapa main mikrofon ni? Dengan itu maka bermulalah Al-Imam Syafi'i berkenalan dengan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dan berguru dengan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Tadi semua ahli panel dah terang, ada dua madrasah, ahli ra'i dan ahli hadis. Dengar tak tadi dia baca cerita ni? Kan? Kau dah lupa lah. Ahli ra'i dan ahli hadis. Jadi Imam Syafi'i dia dah ada ilmu Imam Malik. Sekarang dia ada ilmu Imam Abu Hanifah.
Sebab itu rahimallahu Syafi'i huwa alladhi fataha li ashabil hadis al-aqfal, kata ulama hadis. Allah rahmati Imam Syafi'i kerana dia yang buka pintu kepada ahli hadis. Kalau tidak ahli hadis tak tanggung kepala di Baghdad. Kerana geng Abu Hanifah kuat. Tapi bila Imam Syafi'i mari, Imam Syafi'i mula sebut hujah Imam Malik dan cuba berhujah nak imbang antara dua madrasah ni, madrasah ahli ra'i dan juga madrasah ahlul hadis. Setelah 2 tahun ke sana, Imam Syafi'i balik ke Mekah. Di Mekah, Al-Imam Syafi'i mula mengajar dan dia mula ternama. Dan saya mungkin pernah sebut tuan-tuan juga catatan riwayat yang masyhur oleh Al-Imam Al-Baihaqi apabila menceritakan tentang satu hari Ishaq bin Rahuyah, ataupun orang baca Rahawai, Ishaq bin Rahuyah, Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad masuk ke dalam Masjidil Haram, tengok ada satu orang muda duk mengajar, ramai orang duk tanya dia, nampak ilmu dia hebat. Jadi kemudian kata Ishaq bin Rahuyah, kita nak tanya dia, apa pandangan dia tentang hadis amkinut tayr fi aukariha, biarkan burung berada pada sarangnya. Jadi bila dia tanya, ya Muttalibi, ma tafsiruka amkinut tayr fi aukariha, apa tafsiranmu pada amkinut tayr fi aukariha? Kata Al-Imam Syafi'i, ya Farisi, dia berjawab kepada Ishaq, wahai orang Parsi, dia kata sesungguhnya Ahmad bin Hanbal di Baghdad, dia tak kenal Imam Ahmad depan tu, Imam Ahmad muda pada dia. Sesungguhnya Ahmad bin Hanbal telah tafsirkan, mula-mula Imam Ahmad tak bagi tanya, Ahmad tak kenal, hazza mufassar, nak tanya apa, maksudnya jangan kacau burung pada waktu malam lah. Dia kata sesungguhnya Ahmad bin Hanbal yang berada di Baghdad telah sampai kepadaku menafsirkan hadis ni, maksudnya jangan kacau burung, kan da'ut tayr fi aukariha fi zulmatil lail, biarlah burung pada waktu malam duduk di sarang dia, jangan kacau. Baik, ma tafsiruka anta, apa tafsiran kamu? Kata Al-Imam Syafi'i, kana ahlul jahiliyah idza arada al-khuruja amadu ila at-tayr wa sarrihuha. Ahli jahiliyah apabila dia nak keluar, depa nak keluar kan, orang Melayu dulu bila nak keluar pergi Minang ke apa, bila nak keluar pergi musafir, dia ambil burung, dia akan lepas. Fa in ittakhadha yaminan kharaju fi dhalikal fa'l. Kalau burung tu pergi belah kanan, depa keluar, ni untung. Kalau burung tu pergi belah kiri, aw raja'at tatayyaru wa raja'u, mereka kata ni sial, tak boleh pergi, dia patah balik. Macam orang Melayu dulu tengok bewok, jangan pergi Minang, kan? Kata Imam Syafi'i, falamma ba'athallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, bila Allah hantar nabinya sallallahu alaihi wasallam, nabi kata au amkinu tayr fi aukariha, biar burung duduk di sarang dia. Itu maksud dia. Jangan, bila Imam Ahmad dengar, Imam Ahmad kata, setiap kita yang tahu ada yang lebih tahu. Ini orang alim, dia mempunyai fiqhul hadis, fiqh di dalam ilmu sababul wurud, dia ada fiqh. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Syafi'i lepas daripada tu dia pergi ke Baghdad. Bila dia pergi ke Baghdad, dia duduk di sana 2 tahun sekitar. Setelah 9 tahun dia duduk di Mekah. Masa kali kedua dia pergi Baghdad tu, Imam Ahmad berguru dengan dia, dan ramai ulama-ulama berguru dengan dia. Bila berguru dengannya, disitulah mula Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni ada kitab terkenal, Ar-Risalah dan kitab dia Al-Um. Kitab Ar-Risalah tu sendiri dia perbetul banyak kali. Di Baghdad dia perbetul balik, masa di Mekah dia perbetul, banyak kali dia buat. Bila dia mai ke Baghdad, mula anak murid dia ramai mengaji dengan Syafi'i. Mula ilmu Syafi'i naik di Baghdad. Mula ahli ra'i ni tak boleh cakap seorang-seorang, kerana ahlul hadis akan ambil jalan pertengahan, menafsirkan apa yang di sebalik hadis. Kalau tidak sebelum ni baca straight macam tu je. Kemudian apabila Imam Syafi'i duduk lebih kurang 2 tahun, dia balik ke Mekah beberapa bulan, dia tak rupa selesa, dia patah balik mai ke Baghdad. Lepas tu dia rasa dia tak rupa selesa, dia pergi ke Mesir. Di Mesir inilah bermulanya mazhab baru Imam Syafi'i. Kerana di Baghdad dia ada mazhab dah di Mekah. Ini yang dikatakan al-madhhabul jadid ataupun qaulul jadid, qaul yang jadid. Kenapa? Kerana di sana dia berjumpa dengan satu orang
Iaitulah dia berjumpa dengan murid-murid kepada Al-Lais bin Sa'ad. Wal-Laisu afqah min Malik, dan Lais itu lebih faqih daripada Malik pada pendapat Syafi'i pada beberapa hujah. Saya nak cerita beberapa poin supaya masa tak ada. Imam Syafi'i dia berguru semasa di Baghdad tadi, dia berguru dengan Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Allah takdirkan dia. Allah macam tarik daripada dia kerja pejabat, bawa dia kena tangkap sehingga dia berguru dengan Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Dia balik ke Mekah, dia bawa satu unta kitab Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Sehingga dia menguasai dan dia mula mengkritik sebahagian pandangan Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Muhammad Hasan Asy-Syaibani anak murid pada Abu Hanifah. Dia mula mengkritik, maka dikritik Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Dia ada pandangan dia sendiri. Dia adalah anak murid setia kepada Imam Malik. Kata Malik itu muallimi wa minhu wa anhu akhadtul ilm. Malik adalah guruku, daripadanya aku ambil ilmu. Tapi bila dia pergi ke Mesir, anak murid Imam Malik semua sambut dia. Kerana mereka mengharapkan anak murid Imam Malik yang besar ni Syafi'i akan membela mazhab Imam Malik di Mesir. Bila Imam Syafi'i mari ke Mesir, Imam Syafi'i berjumpa dengan Lais, anak murid Lais, bukan jumpa dengan Lais bin Sa'ad. Dan Lais bin Sa'ad ni tokoh besar. Kita perlukan fatwa dia. Seperti fatwa bank susuan ni tak boleh dibuat jika tidak pakai fatwa Al-Lais bin Sa'ad. Ni cerita lain. Tapi saya nak ceritanya ialah Imam Syafi'i tengok ilmu Al-Lais dan dia mula berbeza dengan anak murid Imam Malik. Masa tu bergaduh. Hak penetik tiba Imam Syafi'i sehingga kata Az-Zahabi berlaku perselisihan. Semoga Allah mengampunkan kedua-dua belah pihak. Sakana Imam Syafi'i mula-mula sabar, kemudian Imam Syafi'i telah menulis mengkritik pandangan Imam Malik kepada sehingga peringkat tulisan, iaitu menolak tadi ijma' ahli Madinah. Kerana Imam Syafi'i bersetuju dengan pandangan Al-Lais bin Sa'ad. Semasa hayat Imam Malik, Al-Lais bin Sa'ad telah menulis menjawab Imam Malik. Dan akhirnya Imam Syafi'i mula buat kaul baru yang tak sama dengan kaul-kaul dia yang sebelum ni. Maksud Imam Syafi'i ini banyak peringkat perubahan dalam hidup dia dari segi kaul dia sendiri, menunjukkan itu seorang mujtahid yang ikhlas. Dia berubah-ubah kerana melihatkan situasi dia. Kalau siapa jadi pengikut Imam Syafi'i tak boleh berubah-ubah, maka teruklah, kan? Imam Syafi'i itu sendiri berubah-ubah kerana melihat kepada keperluan, kepada perbezaan nas dan seumpamanya. Kita telah dengar banyak tentang pak-pak mazhab dalam satu malam kan, forum ni membuka kepada kita tentang luasnya dataran Islam ni dan banyaknya option yang ada di dalam kita mengamalkan agama. Allah takdirkan empat imam ni merupakan orang yang hebat. Dalam empat ni Abu Hanifah bukan orang Arab, tapi yang tiga ni orang Arab. Imam Malik daripada suku kabilah Yaman, Imam Ahmad daripada Bani Syaiban, dan Imam Syafi'i daripada Al-Qurashi tadi, Al-Muttalibi. Dan Allah, saya teringat tadi apabila Dr. Zaimi sebut dalam Musnad Ahmad ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Imam Syafi'i daripada Imam Malik. Tiga imam dalam satu sanad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambilnya daripada Imam Malik, daripada Ibn Syihab Az-Zuhri, daripada Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu nasamatul mu'min ta'irun ya'laqu fi syajaratil jannah hatta yurji'ahu Allah tabaraka wa ta'ala ila jasadihi yaumal qiyamah. Ruh orang mukmin bergantung di pokok di syurga sehingga Allah Ta'ala kembalikan ke jasadnya pada hari kiamat. Tiga imam mazhab berada pada satu sanad dalam Musnad Ahmad. Allah himpunkan seakan-akan macam isyarat ruh tokoh-tokoh ini juga bagai berada di dalam syurga. Maka tokoh-tokoh ini tidak ada mereka sayang menyayangi antara satu sama lain. Al-Imam Syafi'i dia mukhalafah banyak dengan mazhab Abu Hanifah apabila dia mengkritik yang saya sebut tadi
pandangan-pandangan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Tapi Imam Syafi'i kata an-nasu fil fiqh iyal ala Abi Hanifah. Manusia di dalam fiqh itu terhutang budi kepada Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i tadi kita tidak sebut bagaimana dia memuji Imam Malik. Dan Imam Ahmad kata kepada anak Imam Syafi'i, abuka minas sittah alladhi ad'u lahum fi waqti as-sahr. Bapa engkau antara yang 6 yang aku doa pada waktu sembahyang tahajud. Ma taraktu Baghdad rajulan afqah min Ahmad bin Hanbal. Aku tidak meninggal Baghdad seorang lelaki yang lebih faqih daripada Ahmad bin Hanbal. Kesemua mereka mengambil manfaat. Allah takdirkan patut orang Iraq mau ada padanya mazhab Hanafi, mazhab Imam Ahmad, kerana Imam Ahmad di sana di Baghdad. Tapi mazhab Ahmad sekarang berada di Saudi. Mazhab Syafi'i ada di Mesir, dia datang ke Asia. Mazhab hak besar, mazhab Abu Hanifah yang bukan orang Arab tu. Orang Cina, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang apa? Orang India, banyak yang mazhab Hanafi. Tadi saya tertarik apabila Dr. Mazli sebut tentang Imam Malik. Imam Malik ni dia duduk di Madinah, tapi mazhab dia pergi ke Andalus. Kerana dia ada seorang murid dia iaitu Yahya bin Yahya Al-Laythi. Yahya bin Yahya Al-Laythi, ada 2 orang anak murid Imam Malik yang bernama Yahya bin Yahya, satu Yahya bin Yahya Al-Laythi, satu Yahya bin Yahya Al-Ansari. Yahya bin Yahya Al-Laythi dia ni datang daripada Andalus mai berguru dengan Imam Malik. Terkenal sebab satu hari orang Madinah ni keluar tengok gajah masuk Madinah. Pasal Ustaz Dr. Mazli sebut gajah dia kan. Jadi semua orang keluar Imam Malik. Imam Malik tanya kepada Yahya bin Yahya Al-Laythi, kenapa tak keluar tengok gajah? Kata dia, ma rahaltu li arafil wa inna ma rahaltu li aramalikan. Aku tak mari ke sini nak tengok gajah, aku mari ke sini nak tengok Imam Malik. Maka Imam Malik menggelar dia sebagai aqil Andalus, sebagai orang bijak Andalus. Dia balik ke negeri dia tolak jawatan sebagai qadi, tapi khalifah tak pernah lantik sesiapa melainkan tanya dia, menyebabkan berkembanglah mazhab Malik di Andalus. Hilang pula mazhab Malik di Madinah, mari mazhab Imam Ahmad. Tapi bagi yang tak faham, pergi mengaji ahbas ke apa, dia tengok tak kunut, dituduh mazhab Wahhabi. Jadi dia tak reti. Itu mazhab Imam Ahmad di situ. So, perkembangan ilmu dan mazhab ini, apabila kita lihat mazhab ini, kita akan tengok semua mengambil manfaat antara satu sama lain. Imam Ghazali merupakan imam besar di dalam mazhab apa? Mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Al-Wajiz fil Fiqh, tulisan Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali kata, aku sukalah kalau sekiranya mazhab Syafi'i ini bab air macam mazhab Malik. Dia suka. Sebab tak ada kes 2 qullah tu. 2 qullah tu tak ada. Orang kita kata 2 qullah, tak ada. Imam Malik suka. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab basuh kepada jilatan anjing, basuh kepada sentuhan khinzir, dia kata dia suka kalau sekira, dia kata dalil berada di dalam qaul mazhab yang jumhur, bukan dalam mazhab Syafi'i. Sebab itu anjing tak perlu dibasuh secara sama di sisi Nawawi. Sedangkan mereka ada jago-jago besar, kitab mereka Minhajul Talibin merupakan kitab utama dalam mazhab Syafi'i. Dan bila kita nak tahu qaul Imam Syafi'i, kita kena tengok Al-Um. Orang kita ni kadang-kadang dia buat semua. Pasal apa buat kenduri arwah? Kami mazhab Syafi'i. Yang tu PE. Tak ada dalam mazhab Syafi'i. Hatta zikir beramai-ramai dengan kuat dalam Al-Um, Imam Syafi'i tak setuju. Imam Syafi'i kata Nabi yang kuat tu seketika aja. Dia hadis Ibnu Abbas tu li ta'lim saja, untuk ajar saja. Lepas orang tahu makmum dan imam zikir secara sir. Banyak. Jadi yang kita dakwa sebagai Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ni, kita nak tengok betulkah yang qaul Syafi'i, mazhab tu lain. Qaul Syafi'i,
kena lihat kepada apa yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i. Dalam mazhab memang banyaklah, dalam qaul mazhab ni banyak. Satu mazhab tu banyak imam dia. Ada qaul Ramli, ada qaul Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ini banyak, tapi kepada imam itu sendiri kadang-kadang sebahagian kita mengaku bahawasanya hampa ni tak mau ikut ni, hampa lebih pandai daripada Imam Syafi'i ke? Sebahagian qaul yang dinasabkan pada Imam Syafi'i itu kadang-kadang bukan qaul daripada Imam Syafi'i sendiri. Bahkan itu bukan hujah, kemungkinan satu orang tak ikut satu mazhab, dia ikut mazhab yang lain. Sebab tu Al-Munawi dia menulis satu kitab yang terkenal, Faraidul Fawaid liikhtilafil qaulain li madhhab li mujtahid wahid. Satu kitab khas menyebut tentang dua perkataan bagi satu mujtahid. Sebab tu ada qaul qadim, qaul jadid, Imam Ahmad qaul pertama, qaul kedua. Imam ni sendiri banyak qaul-qaul mereka. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya menyuruh untuk kita tatabbu', mengetahui dalil yang diamalkan oleh imam itu. Maka itulah yang kita diamalkan di negeri Perlis ni. Kita tidak tolak Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, imam agung. Dalam fatwa kita sebut mereka, tapi kita ambil semua manfaat daripada imam-imam ini bagi fatwa. Inilah fatwa yang bukan dibuat di Perlis saja, dibuat dibuat dalam Majma' al-Fiqhi, dibuat dalam persidangan fiqh antarabangsa dan seumpamanya. Kesimpulan-kesimpulan yang dibuat dalam pengamalan negeri ataupun pengamalan institusi-institusi tidak hanya merujuk pada satu mazhab. Di Malaysia ni yang saudara-saudari bayar zakat, zakat pendapatan, ia bukan mazhab Syafi'i. Itu ialah qaul di dalam mazhab Hanbali. Malul Mustafad dalam mazhab Hanbali. Yang bayang tadi yang Ustaz Salman cerita, bayang zakat pakai duit tu, itu qaul di dalam mazhab Hanafi. Dulu masa Perlis kata boleh bayang pakai duit, orang kata Perlis keluar mazhab. Depa bayang tarik tolak beras zaman dulu kan. Tapi akhirnya hari ini semua bayang pakai duit. Kalau Hanbali tak boleh, dan Syafi'i juga tak boleh. Dan banyak hari ini maqasidus syariah seperti yang disebut tadi. Mula orang sebut nama Syatibi, nama ulama lain bukan daripada mazhab Syafi'i, menunjukkan kita disuruh mengambil manfaat daripada semua para ulama Islam dan khazanah yang besar ini. Maka inilah yang kita ajak kepada umat Islam di Perlis dan seluruh negara ini. Marilah kita berkenalan dengan semua mazhab ni, mengambil manfaat, membaca, melihat khazanah mereka, dan kemudian kita berlapang dada di atas keluasan agama ni. Keluasan agama ni. Dan kita melihat, ini qaul, dan kita kena bezakan di antara khilaf mu'tabar dengan khilaf yang tidak mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar, khilaf yang ada dalil, yang datang daripada imam-imam besar. Tapi khilaf yang tak mu'tabar ni, orang kita bagi pendapat dia bukan mujtahid, dia bagi satu amalan, lepas tu dia kata, macam orang kata tak usah duk cium lah replika kaki tu, dia duk pergi cium juga, dia kata khilaf, yang tu tak mu'tabar. Itu khilaf tak ada akal. Jadi ramai orang tak setuju. Mufti Perak pun tak setuju, saya ingat Mufti Kedah pun tak setuju. Sebab itu maka jangan pula pas cium tapak kaki itu kata ini Imam Syafi'i. Kita pergi ke kubur Al-Imam Syafi'i rahimahullah, tengok ada tapak kaki tepi tu, kawan tu akan perkenalkan kita, ni tapak kaki Nabi ketika menziarahi Imam Syafi'i. Sedangkan kita tahu Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204. Nabi dah 200 lebih dah meninggal. Macam mana patut Imam Syafi'i ziarah Nabi? Bolehlah. Itu pun masa Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah, Nabi dah 140 tahun dah tak ada. Ini semua fanatik. Sebab itu dalam salah satu hadis palsu yang disebut ialah satakunu fi ummati rajulun ismuhu Muhammad bin Idris wa huwa asyarru ala ummati min iblis wa huwa adarru ala ummati min iblis. Hadis palsu, jangan riwayatkan. Wa yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah wa huwa sirajun munir. Akan ada pada umatku seorang lelaki yang bernama Muhammad bin Idris. Yang ni hadis palsu ni. Sekali pergi ambil skrat pula. Hak puas duk tunggu di rumah duk tak puas hati tu.
Akan ada pada kalangan umatku satu orang lelaki namanya Muhammad bin Idris, yang dia palsu. Dia lebih mudarat kepada umatku lebih daripada iblis. Dan akan ada di kalangan umatku lelaki yang dipanggil Abu Hanifah. Dia adalah merupakan cahaya yang bersinar. Ni geng fanatik lah ni, yang lebih lajak daripada laju. Imam-imam dengan penuh penghormatan. Imam Ahmad, kita tengok Imam Syafi'i, hubungan antara mereka walaupun mereka berbeza pendapat. Imam Syafi'i dia pergi ke Mesir, dia berbeza dengan imam dia tadi, dengan Imam Malik. Sebab tu kita hendaklah mempelajari khazanah ini. Pelajari khazanah ni, baca buku. Hari ni kita buat forum ni nak bagi perkenal semua imam. Jadi biasa dah telinga ni dengar Ahmad bin Hanbal, Malik bin Anas, Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, supaya nama-nama hebat. Uhibbus salihin wa alastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Kata Imam Syafi'i, aku sayangkan orang-orang yang saleh, aku bukan di kalangan mereka, mudah-mudahan dengan mereka aku mendapat syafaat. Imam Ahmad kata, tuhibbus salihin wa anta minhum. Engkau sayangkan orang saleh, engkau di kalangan mereka. Imam Syafi'i tawadhu'. Dia kata, aku sayang orang saleh sedangkan aku bukan di kalangan mereka, mudah-mudahan aku dapat syafaat dengan mereka. Kata Imam Ahmad, engkau sayang di kalangan orang saleh, engkau di kalangan mereka. Maka kita semua sayangkan imam-imam yang empat. Kita mengambil manfaat daripada mereka, tetapi kita kena iktiraf mereka tidak maksum. Ada kaul-kaul yang pelik di dalam mazhab yang kadang-kadang tak dapat kita terima. Di dalam mazhab Abu Hanifah umpamanya mengharuskan bacaan Fatihah dengan bahasa Parsi. Bagi dalam salat, bagi yang tak boleh baca bahasa Arab. Kalau macam tu bahasa Parsi boleh, tentu Persatuan Melayu juga nak bahasa Melayu boleh, kan? Jadi ini kaul membolehkan seseorang berkahwin dengan anak zina, kaul di dalam mazhab Syafi'i yang dibantah oleh banyak. Sebahagiannya menasabkan kaul ini kepada Al-Imam Malik, tetapi masyhur kaul ini dalam mazhab Syafi'i umpamanya. Ini antara kaul-kaul yang tidak diterima. Imam-imam ni sendiri ada cara hidup mereka. Imam Abu Hanifah tolak jawatan, Imam Malik pernah hadapi dengan pemerintah dia, dipukul sampai tercabut tangan. Imam Syafi'i tadi digari. Imam Ahmad, ada orang tanya pasal apa Imam Syafi'i tak suka Imam Ahmad. Peristiwa yang berlaku pada Imam Ahmad pada di zaman Ma'mun pada tahun 218, pada ujung Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204. Tapi anak murid Imam Syafi'i Al-Buwaiti, dia menghadapi kerenah, di penjara dan mati dalam penjara Khalifah Abbasiyah karena kes khalqul Quran. Imam Ahmad hadapi semua ni, dan semua imam ada cara yang tersendiri. Imam Ahmad terkenal dengan zuhud. Kasut di kakinya 17 tahun tak bersalin. Pernah gadai kasut kerana nak beli roti. Imam Malik terkenal dengan seorang yang kaya. Ketika dia mati, dikatakan dia meninggal 500 pasang kasut. Dan dia telah meninggalkan 2.629 dinar dan 1.000 dirham. Banyak tu, tuan-tuan tak tahu kira banyak mana. 20 dinar wajib zakat. Macam tu lah. Banyak mana duit Imam Malik, kan? Allah bagi rezeki kepada dia. Kemungkinan Asy-Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah juga terkenal daripada dia tajir, dia hidup ada smart orang dia. Imam Ahmad melalui hidup yang zuhud. Kalau kita tengok Dr. Zuruzami zuhud. Jadi ini semua Allah jadikan mulawan kehidupan ini supaya kita mengambil manfaat daripada khazanah mereka yang banyak. Terima kasih. Saya sebelum nak tamat ni ringkas saya nak tanya, tuan-tuan percaya tak tentang kehadiran Nabi Isa alaihi salam pada akhir zaman? Percaya? Percaya. Imam Mahdi dia pamai agak-agak mazhab apa? Mazhab sejak dulu berkelahi. Ada yang kata kalau Nabi Isa mai dia akan mazhab Hanafi. Kau ni tak, kalau dia mai mazhab Syafi'i. Ini kata mazhab Hambali. Habis itu Imam Mahdi dan juga Imam ada orang kata dia mazhab Arkam, lagi tak betul lah kan. Nabi Isa mazhab apa? Dia akan bermazhab kitab dan sunnah.
Dan bukan kata mazhab-mazhab itu tidak kitab dan sunnah, tapi dia akan berpegang, dia akan berdasarkan kepada apa yang di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan bersatu. So kalau orang kata kalau satu tak duduk dalam satu mazhab tu tak boleh, maka bererti dia kena fikirlah bila Nabi Isa main macam mana nanti. Dan sebab itu kita secara umumnya kalau dapat saya simpulkan, kita menerima keluasan ini. Ada orang dia kata tak boleh keluar daripada satu mazhab. Tapi apa yang diwajibkan kepada kita ialah fasalu ahla dzikr. Tanyalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Tak dikhususkan ilmu tu mesti mazhab apa. Kalau orang tu nak ikut mazhab Hambali, Hanafi, dia terpulang kepadanya. Dan sebenarnya kebanyakan orang awam ni dia bukan ikut imam mazhab yang asal, dia ikut mazhab orang yang fatwa pada dia. Pasal dia pun bukan baca kitab Imam Syafi'i tu, dia kira orang yang mengajak itu. Dan dia kadang-kadang dah keluar dalam mazhab, dia kata perlih keluar mazhab, dia lupa bahasanya dia pun keluar. Macam orang zaman sekarang kadang-kadang dia lupa kira diri dia. Kan sekarang kita ada isu besar dalam negara kita, semua orang tak cari siapa dia yang dimaksudkan itu. Pasal orang lupa nak kira diri dia sendiri. Saya dah sebut dalam satu ceramah saya, ada cerita Juha. Juha ni cerita macam Pak Pandir Arab. Juha ni telah bapa dia satu hari suruh Juha pergi beli 10 ekor unta. Juha pergi beli. Juha ni macam bodoh-bodoh cerdik lah, dia macam Pak Pandir kan. Kalau di dalam di dalam Pakistan, di dalam Afghanistan dia panggil khoja. Kan, Turki panggil khoja. Okey, Juha ni dia pun pergi beli 10 ekor unta, pak dia bayar duit semua. Dia naik seekor unta sambil dalam perjalanan nak balik jauh. Masa dia naik dia kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Macam mana tadi beli 10 kira jadi 9? Dia lupa kira unta dia naik. Kan? Lepas pada tu dia kelang kabut, mampu bapak aku marah kat aku, kata. Dia pun turun dia kira 10. Dia kata macam mana 10 pula? Jadi dia naik dulu, tapi dia duduk fikir dekat-dekat nak sampai ni kena turun lah, kot lagi pak dia kira jadi 9. Jadi pasal dia lupa kira diri dia. Ramai orang dia keluar mazhab, dia duk rasa orang je, dia tak kira, dia lupa kira diri dia. Kita pun ada masalah duk cari duit, dia pun tak tahu, kon tu lupa kira diri dia juga. Macam tu lah lebih kurang kan. Jadi kita kena jangan lupa kira diri kita. Sebab tu kita dalam hal ini perleh dan semuanya kita hormati semua mazhab dan kita mengamalkan pegangan. Umpamanya di perleh tak kunut, itu amalan dalam Hanafi, dalam Hambali. Mereka tak kunut. Pergi Masjidil Haram tak kunut, pasal bila tengok ni jadi pelik pula. Kan? Ini terkeluar daripada mazhab. Yalah terkeluar daripada mazhab Syafi'i, tapi masih dari dalam mazhab. Hatta dalam di perleh ini kita tak khususkan dalam fatwa mesti 4 mazhab. Kadang-kadang kita ambil juga qaul Al-Thawri, Al-Auza'i, Al-Lais bin Sa'ad. Bahkan banyak kita ambil qaul-qaul mereka. Bahkan kadang-kadang kita ambil mazhab Umar bin Khattab umpamanya. Dan apa-apa yang dilihat sebagai boleh memberikan manfaat kepada kita di dalam memberi fatwa, dan hujahnya ialah hujah yang kuat. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, rahmati tuan-tuan semua dan rakyat Malaysia kesemuanya yang melihat forum ini dan bagi dan sebarkan supaya semua orang lihat. Kita ingin memulakan, bukan kita dah mulakan, kita ingin menggalakkan seluruh rakyat ini berilmu pengetahuan, mendengar dan melihat keluasan mazhab-mazhab di dalam Islam ini, dan menganggap itu adalah khazanah yang besar bagi yang diwarisi oleh umat ini. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.